Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 4 Ogos 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak mahu menjadi negeri pertama di Malaysia yang berjaya menghapus ancaman penyakit kanser cervix atau kanser pangkal rahim menjelang tahun 2030. Bercakap kepada pemberita di Kuching, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian memberitahu Sarawak merupakan negeri yang mempunyai jumlah kes ketiga tertinggi di Malaysia dan perkara ini adalah berikutan pelbagai faktor seperti aspek logistik serta geografi Sarawak yang menyukarkan penduduk di luar bandar khususnya untuk mendapat saringan serta rawatan yang diperlukan. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sudah pun memulakan inisiatif program saringan kanser cervix di negeri ini dan bersama Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM telah bersedia memperuntukkan sebanyak 50,000 dos vaksin virus papiloma manusia HPV kepada Sarawak. Justru Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC telah diarah mengkoordinasikan untuk melihat kaedah terbaik bagi memastikan saringan kanser cervix serta pemberian dos vaksin HPV dapat dilaksanakan secara menyeluruh di negeri ini, khususnya di kawasan pedalaman. So that by 2030, we are really don't want to see any cervical cancer in Sarawak. And we are determined to do that because it's someone's mother, someone's grandmother, someone's sister, someone's auntie, and so we don't want to keep on building cancer hospital because we got so many people waiting. But we want to eliminate, and cervical cancer is the first one that can be eliminated. And so it's worth for us to invest. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata demikian selepas merasmikan program saringan HPV dan cervix cancer anjuran Yayasan Rose dan Persatuan Insurans Hayat Malaysia di Kuching. Kerajaan akan terus menyokong pertubuhan perubatan di Malaysia dalam meningkatkan kualiti kesihatan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata kerajaan tiada masalah untuk menyediakan dana bagi tujuan itu asalkan ia memberi manfaat kepada negara. Oleh itu, beliau berharap pertubuhan seperti Persatuan Perubatan Malaysia mengemukakan permohonan peruntukan dan program yang akan dilaksanakan. Datuk Sri Fadilah berkata demikian pada Majlis Penutupan Sepeda Amal Borneo 2024 di Kuching. Beliau turut menyaksikan penyerahan cek sumbangan bernilai RM220,000 dari MMA kepada Yayasan Rose. Pendedahan akan hak kanak-kanak terus diperkasakan menerusi program advokasi perlindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak dalam memastikan kesejahteraan anak-anak terus terjaga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata, langkah ini penting dalam memberikan informasi berguna kepada komuniti khususnya kanak-kanak sekiranya terlibat melihat penderaan atau pengabaian di sekeliling mereka. Jelasnya dengan adanya program sebegini ianya dapat meningkatkan kefahaman kanak-kanak tentang situasi yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Supaya kita dapat memberi perkongsian kepada mereka mengenai perlindungan untuk kanak-kanak. Mereka berhak untuk mengetahui hak mereka sebagai kanak-kanak. Jadi sebab itu kita bersama dengan pihak polis dan pihak-pihak yang berkaitan, terutama sekali yang menjalankan penguatkuasaan undang-undang untuk melindungi kanak-kanak termasuk Jabatan Kebajikan kita. Ujarnya undang-undang khusus di Malaysia yang menjaga hak kanak-kanak terbahagi kepada 4 iaitu hak untuk hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program advokasi perlindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak di SMK Agama Sibu. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan menziarahi 5 penerima bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sibu. Statistik masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak dan remaja Malaysia berumur 5 hingga 15 tahun meningkat daripada 7.9% pada tahun 2019 kepada 16.5% tahun lepas. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, tinjauan kesihatan morbiditi kebangsaan NHMS oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, peningkatan ini adalah 2 kali ganda dan amat membimbangkan.
Jelasnya kesihatan adalah aset berharga untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Justru melalui program Jom Sihat Minda Sihat ini adalah inisiatif untuk memberi tumpuan pemeliharaan kesihatan fizikal menerusi aktiviti senaman dan kesihatan mental melalui pendekatan psikososial yang holistik. Program ini tidak hanya memberi peluang kepada peserta untuk meningkatkan tahap kesihatan mereka, tapi juga bertujuan untuk memupuk satu budaya kesihatan yang proaktif dan lestari dalam kalangan masyarakat setempat. Ujarnya usaha ini penting untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai kepentingan kesihatan mental dan fizikal dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga adun pahlawan berkata demikian ketika berucap pada program Jom Sihat Minda Sihat di Pustaka Sibu. Inisiatif Harmoni Madani di bawah Kementerian Perpaduan Negara mengetengahkan 8 program utama yang dilaksanakan bermula Februari 2024 sehingga November 2024 bagi memperkukuhkan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum, anutan agama dan kepercayaan di negara ini. Setiausaha bahagian kanan pengurusan Kementerian Perpaduan Negara Norihan Muhammad Naim berkata, dimulai dengan sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia, podcast Bicara Harmoni, Dialog Harmoni, Iftar Harmoni, dokumentari Jejak Harmoni, wacana memupuk perpaduan dalam kalangan penganut pelbagai agama dan sambutan Hari Toleransi Sedunia. Katanya pelaksanaan inisiatif Harmoni Madani ini mengetengahkan konsep asas integrasi nasional iaitu faham, hormat dan terima bagi memastikan budaya keharmonian antara masyarakat sentiasa terpelihara. Beliau berucap mewakili Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang merasmikan Jejak Harmoni Peringkat Negeri Sarawak 2024 di pekarangan tempat letak kereta Masjid An-Naim Lutong dan Gereja The Good Shepherd Lutong Miri. Program Jejak Harmoni itu dengan aktiviti berbasikal sejauh 11 km disertai 150 pengayuh basikal bermula di Sam Shak Lung Kung Temple dan berakhir di Masjid An-Naim Lutong. Pengalaman seni digital reality tambahan augmented reality dan reality campuran mixed reality yang pertama diperkenalkan di Miri dan Malaysia pada Festival Kesenian Miri MAF 2024 buat julung kali diadakan dari 1 hingga 4 Ogos di Miri. Residen bahagian Miri Jamali Busri berkata usaha yang dibuat oleh pihak penganjur amat dialukan sebagai langkah meletakkan Miri sebagai lokasi terpilih penganjuran Festival Kesenian yang berprestij. Festival Kesenian Miri menampilkan seni kontemporari yang mengikut arus teknologi terkini dan memperkenalkan buat pertama kalinya karya seni menggunakan augmented reality dan mixed reality merupakan bukti pencapaian tertinggi bagi bidang seni yang diperkenalkan pada festival tersebut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Festival Kesenian Miri 2024. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya Pegawai Daerah Miri Siti Rohani Yusof. Festival Kesenian Miri diharap menjadi satu rujukan kepada pengkarya seni lain bagi memajukan bidang seni ke tahap yang lebih tinggi selain menjadi agenda tetap dalam kalender aktiviti di Bandaraya Miri untuk tahun mendatang. 18 pengkarya seni tersohor dari seluruh pelosok dunia termasuk pengkarya seni tempatan Malaysia hadir bersempena Festival Kesenian ini. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah dan antarabangsa.